Nak kitab ada boleh ambil sekarang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah summal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعصر وتمم بالخير. Amma ba'. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan Allah kepada kita semua. Dan pada malam ni kita masuk kepada hadis yang ketiga, mendekati Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Biasanya saya ikuti kuliah subuh ya, tapi oleh kerana jadual untuk bulan ni berubah, sebabkan saya akan pergi ke Mekah untuk bawa jemaah saya, jadi diawalkan dan diganti dengan kuliah maghrib ya, insya-Allah. Jadi muka surat 3, hadis yang ketiga, mendekati Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi fi daraini. Berkata pengarang, ikut tuan-tuan, ikut saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه المسلم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج
fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Tirmizi. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Rawahu Tirmizi. Okey, alhamdulillah ya. Kita malam ni baca 3 buah hadis. Yang mana hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, manakala hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, hadis ini berkisah tentang faedah ataupun kelebihan menuntut ilmu. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka. Daripada Abu Hurairah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menempuhi man salaka tariqan, satu jalan, satu cara, satu kaedah untuk mempelajari ilmu. Yang dimaksudkan ilmu dalam ni ilmu syarak, ilmu agama. Apa yang ada sekarang ni, tuan-tuan hok depan saya, puan-puan ni, ibu ayah, kakak-kakak, abang-abang saya ni, tuan-tuan sedang mengikuti satu proses pembelajaran yang sangat berguna untuk kehidupan kita dunia dan juga di akhirat. Ada? Jadi belajar ni tuan-tuan, Nabi SAW kata, talabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ingat tu? Ustaz besar ni. Menuntut ilmu itu daripada buaian hingga ke liang lahat. Buai, kita buai anak kita pun kita ajarkan ilmu. Kita dodoikan, kita ajar kalimah-kalimah tayyibah. Apatah lagi bila kita diletakkan dalam liang lahat, maka imam ajar lagi, talqin lagi untuk mayat kita. Betapa hebatnya dalam Islam ni, ilmu itu dianggap suatu perkara yang paling penting dalam kehidupan seseorang manusia. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kita ni. Darjat kita manusia ni dengan mana Allah memberi ilmu dan Allah mengangkat darjat mereka berpandukan ilmu yang dia ada. Kalau kita mengaji tinggi, orang panggil kita apa? Profesor. Profesor Madya. Orang panggil kita dengan panggilan yang menunjukkan bahawa ilmu hak kita ada tu mencapai tahap yang maksimum. Sebab itulah mengaji ni tuan-tuan, ibu ayah semua, dia tak kenal usia. Faham ke tidak? Jangan tuan-tuan kata, ustaz nak mengaji apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Kena mengaji. Sebab tu saya ni bawa kitab ni. Supaya apa jua pengajian ada bahan rujukan. Itu sistem pengajaran saya. Saya tak akan bercakap kosong. Daripada saya mengajar dah 20 tahun, dah buat kuliah, saya tak akan bercakap kosong. Sebab apa? Cakap kosong ni tak ada faedah. Ya, mesti bercakap ada nas, ada rujukan supaya kita nak rujuk suatu perkara itu dengan mudah. Itu cara kaedah dia. Jadi, kalau kita ni sakit lutut ke, kita sakit kaki ke, tidak menghalang kita untuk mencapai redha Allah dengan belajar dan untuk ilmu. Betul tak? Tak ada alasan. Dulu mungkin kita kata payah nak datang. Lah ni semua benda boleh mari. Betul tak? Dengan kereta, dengan motor, dengan lori, dengan bas, semua boleh mari. Betul tak? Jadi tak mustahil. Siapa-siapa yang nak belajar, kalau Allah Ta'ala memberi hidayah kepada dia, jauh dia boleh sampai. Betul tak Musi? Musi duduk Sri Iskandar kan? Tengok. Ni, lain dia ni, bukan orang-orang kemas-kemas panah macam kita ni. Dia tak nasar. Lain dia ni orang-orang terutama ni. Sebab saya mengajar Puncak Iskandar. Sebelah saya tu orang datuk-datuk, orang hebat-hebat, VVIP. Tapi mereka bila saya pergi mengajar, macam ni lah. Tak kira siapa depan saya. Bagi saya, semua adalah sama. Yang di atas ni adalah muallim. Apa makna muallim? Guru. Yang di bawah tu adalah muta'allim, yang menuntut, yang belajar.
Ada? Itu. Jadi Nabi SAW kata, man salaka, siapa yang berjalan, yang paling jauh ni pengusi. Sebab dia pada Sri Iskandar. Hari-hari, malam-malam duduk mari tempat tuan-tuan semua ni. Bukan yang orang sini. Tapi oleh kerana dia ni minat untuk jaga agama Allah, jaga surau ni, dia menempuhi satu jalan yang mana yang menuntut ilmu, maka Allah SWT sebut dan Rasulullah sallallahu tegaskan dalam hadis yang mulia, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mempermudahkan jalan kita menuju syurga. Sebab apa Nabi SAW cakap begitu rupa? Sebab bila mengaji, tuan-tuan faham tak? Bila mengaji, tuan-tuan jadi orang pandai, orang alim, orang yang faham. Bila faham, kita tahu, ini halal, ini haram, ini benda yang halal, ini benda haram, ini boleh, ini tak boleh, ini tak kena, ini kena. Semua benda tu dengan belajar. Itu kita kena belajar. Bila kita belajar, mempermudahkan jalan kita untuk menemui syurga Allah. Yang kedua, an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja, siapa-siapa yang keluar fi talabil ilmi, pergi mencari ilmu. Siapa-siapa keluar pada rumah dia pergi mencari ilmu, pergi menuntut ilmu, pergi sekolah, pergi universiti, pergi masjid, pergi surau, belajar ilmu, bahwa fi sabilillah, dan keadaan ia itu seperti berjihad fi sabilillah. Kalau apa-apa berlaku pada kita semua yang ada dalam surau ni, tuan-tuan mari tiba-tiba langgar aksiden kereta, apa mati tuan-tuan? Jawab mati syahid. Jangan mati dah haji. Kenapa kena langgar? Biasalah orang tua. Mana boleh biasa? Dia mari mengaji ke tu? Jangan duk kata orang tua biasalah, tak nampak mata, lepas tu duk langgar orang. Lepas tu orang langgar dia, parut. Mu tak reti. Dia mari tu sebab apa? Sebab kesedaran. Ni tuan-tuan puan-puan depan saya ni. Mari surau ni sebab apa? Sebab ada kesedaran daripada diri masing-masing. Betul tak? Ni malam Jumaat. Malam-malam yang barakah kita mengaji. Kita tambahkan ilmu pengetahuan kita. Bukan malam ni, malam tengok TV3, cerita Piramli dan sebagainya. Betul tak? Ni kadang-kadang kita ni rugi dengan keadaan yang ada, yang peluang yang Allah Ta'ala bagi. Jadi, mana-mana orang yang sedang menuntut ilmu, anak kita ke, siapa-siapa saja yang belajar di universiti di mana sekalipun, yang tujuan dan hadaf dia untuk mencari ilmu, kalau sekiranya berlaku pada diri dia, syahid. Hatta yarji', hingga kembali dia ke kampung ataupun ke kediaman dia. Dalam perjalanan dia tu menuntut ilmu, sekiranya apa-apa berlaku pada diri dia, husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. Dan hinggalah dia balik ke pangkuan keluarga dia, barulah habis dalam episod kembara dia menuntut ilmu itu. Sebab itu tuan-tuan, belajar ni sampai ke mati. Belajar ni tidak ada sempadan. Belajar ni tidak ada sepadan usia, sepadan umur, sepadan jantina. Betul tak? Lagi kita belajar, lagi kita tak tahu. Lagi kita mengaji, lagi kita tak tahu. Itu tuan-tuan. Hadis riwayat Tirmizi. Baik. Dan hadis yang ketiga, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Hadis ni yang ketiga ni diriwayatkan oleh Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, faqihi wahidin, seorang yang faqih. Orang faqih ni orang yang mendalam ilmu agama, orang baik, orang faham. Ahli fiqh, orang yang faham agama. Faqihil wahidin, seorang yang faqih, adalah yang faqih ni, yang faham agama ni, asyaddu ala syaitan, susah untuk syaitan merosakkan agamanya daripada min alfin abidin, daripada 1000 orang yang beribadat tanpa ilmu. Abid ni ahli ibadat. Dia beribadat tu, walaupun ramai jumlah dia, syaitan tak takut. Kenapa? Sebab syaitan kata, ni depa-depa hak ni hak duduk mari buat ibadat ni bukan mengaji. Bila tak ada ilmu dalam ibadat, sebab tu orang tu kata begitu, orang tu kata begini. Tak ada kefahaman. Tapi seorang yang faqih, syaitan tak boleh nak kacau dia. Sebab apa? Sebab ilmu dia itu dapat menguasai diri dia. Dan apa jua masalah yang dia hadapi, dia akan rujuk pada guru-guru dia. Inilah kita kadang-kadang ni. Cakap situ pandai, cakap sini pandai, cakap situ tak kena, cakap sini tak kena. Sebab kita bukan faqih.
Orang fakih ni kalau kita tuan-tuan tengok ahli ulama, dia cakap banyak tak? Ulama-ulama cakap banyak? Tak. Tak cakap banyak. Tapi duk wah tu dalam TV3, dalam TV apa semua yang itu dia ini. Itu orang-orang yang tak ada ilmu tu. Dia bercakap atas dasar moral, atas dasar apa ni kata apa? Sesuatu perkara. Ulama ni dia bercakap atas demi untuk masyarakat umum. Itu dia bercakap tentang masalah hukum, tentang masalah agama. Baru dia bercakap. Ini kita kena faham tuan-tuan. Baik. Pengajaran hadis yang pertama, Rasulullah SAW mewasiatkan umatnya agar menuntut ilmu. Nabi wasiat ni. Siapa menuntut ilmu adalah umat Rasulullah. Siapa menuntut ilmu adalah orang yang akan bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW. Betullah banyak hadis-hadis berkenaan dengan ilmu ni. Talabul ilmu minas Sin. Talabul ilmi ila Sin. Belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu hadis tu. Itulah ilmu sampai ke negeri Cina. Walhal pada ketika itu Rasulullah SAW tak mengarahkan askar ataupun orang Islam sampai berjihad sampai ke negeri Cina, tidak. Tetapi tamadun Cina ketika baginda Rasulullah SAW diutuskan itu tamadun yang sudah berkembang pesat. Hingga pada ketika itu untuk buat sebatang jagung nak buat tu. Suatu benda yang terlalu sukar. Boleh tak kita buat jagung? Siapa yang pertama ataupun orang yang pertama mencipta jarum? Tuan-tuan. Penting tak jarum ni? Mungkin bagi laki-laki jarum tak ada apa ustaz. Memang. Tapi bagi orang menjahit, orang perempuan khususnya, kalau tak ada jarum, habis tuan-tuan. Nak jahit baju ni, nak jadikan selembar kain, nak jadikan sehelai jubah, nak jadikan apa semua melalui jahitan, melalui jarum dan sebagainya. Walaupun Sin itu negara kafir, walaupun Cina itu negara yang jauh di benuanya yang apa semua, tapi Rasulullah SAW suruh kita belajar. Belajar dan belajar. Sebab itulah saya belajar di Mesir tuan-tuan. Pada saya pergi di Mesir itu tuan-tuan, tak ada orang pun. Nak belajar macam mana? Bahasa apa pelik? Kita belajar bahasa fusahah. Bahasa baku. Ni bahasa baku. Ni bahasa baku. Pergi kat demo bukan mereka guna bahasa baku. Bahasa Arab betul. Mereka pakai bahasa Ammi. Tahu tak bahasa Ammi? Bahasa kampung. Macam inilah cerita sebenarnya. Kita ni, orang KL. Tapi belajarnya di Perak. Sepatutnya dia kena pakai bahasa KL lah sebab Perak tu berada dalam negeri Malaysia. Tidak. Jadi sampai di Perak ni, pensyarah di Perak ni pakai bahasa Perak. Dia main bahasa Perak, pula orang tu orang botel. Habis. Anyenye. Jadi kita bingung. Jadi kita di KL tu mari di Perak ni terpaksa kena belajar bahasa dia yang berlenggok-lenggok. Hingga kita dipening. Tahun pertama tu pening, bingung je. Tahun kedua naik sikit, tahun ketiga naik, tahun keempat naik. Hingga boleh bercakap Arab, boleh berbalah dengan Arab. Alhamdulillah. Dan bahasa itu kita guna sampai sekarang. Sebab tu saya bila pergi ke Mekah dengan izin Allah, saya heran betul lah. Sampai di Mekah, lidah saya jadi orang Arab. Lidah saya jadi orang Arab. Sini tak jadi Arab sebab pergaulan, komunikasi saya dengan orang-orang sini. Tapi sampai di airport Jeddah, habis. Perapan, anak hantar gini. Tapi saya tak nak cakap sebab orang tak ada nak lawan saya. Faham tak? Nak lawan saya. Nak komunikasi. Kalau saya bercakap Ammi, tuan-tuan faham apa cakap saya. Tuan-tuan jawab, saya balas. Itu dengan lawan. Bila lawan tu kita seronok. Jadi bila saya bawa jemaah saya, orang-orang Saudi, dia tahu, hak cakap ni, tak ada orang lain tadi. Bahasa lahjah ni tak ada orang lain tadi. Ini orang Mesir tadi. Orang Mesir kalau pergi mana-mana memang hebat lah. Hebat cara dia lah. Tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan naik bah. Naik bah tu, kemudian dia berhenti tengah padang pasir. Siapa driver bah tu? Dia bawa ona dia. Dia hebat. Dia bawa ona, kemudian dia tutup aircon. Dia bawa ona. Kemudian dia berhenti lama tengah padang pasir. Dia bawa ona. Dia nak apa tu? Ada duit. Siapa tu? Biarlah saya buka pekung di dada pun. Itu pak saudara saya lah tu.
Pak saudara saya, geng-geng Mesir lah tu. Mesir, gerak reba tu. Orang Mesir. Orang Mesir macam tu perangai dia. Tapi ulama dia memang hebat. Tapi perangai dia dengan Abu Jahal tu anak beranak mereka. Tu perangai Mesir tu. Kalau saya bercakap Mesir, orang Arab sana memang marah kat saya. Sebab Mesir ni tak ada lah jenis bahasa jenis paling karut sekali tu. Cakap sikit wallahi. Tak ada benda lah. Sumpah sama. Demi Allah. Tapi bohong. Orang kata apa, asal cakap je bohong. Memang anak beranak mereka lah tu. Ni kadang-kadang Allahu Akbar. Tu. Jadi kita hidup dalam masyarakat yang memang cakap macam tu. Maka kita terikut. Jadi bila kita pergi kedai apa, kita duduk tawar-menawar macam lagu-lagu orang Mesir, memang Arab marah kat saya. Jadi gitulah tuan-tuan. Jadi bahasa ni penting. Bahasa ni adalah jiwa bangsa. Baik. Yang kedua, manusia lebih perlu pada ilmu berbanding perlu pada makan dan minum. Memang. Kalau tak ada ilmu, tak boleh hidup kita ni. Betul tak? Kalau tak ada ilmu, tak boleh hidup. Sebab dunia hari ni, siapa nak kerja, siapa nak apa semua, melalui ilmu. Siapa yang ada kemahiran, siapa ada pengalaman, itu yang diutamakan. Ilmu tu nombor 2. Kadang-kadang kita tengok orang kerja dia. Kerja, tuan tak adalah mana pun, tapi hebat dia. Sebab apa? Ilmu dan pengetahuan yang dia ada. Jadi manusia ni berhajat pada ilmu tu lebih pada makan minum. Makan minum pun, kalau tak ada ilmu, kena marah orang. Betul tak? Sudah makan, sebelum makan, kena basuh tangan. Macam budak-budak di sekolah. Okey, sebelum makan, baca doa. Ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqna. Budak-budak, anak-anak kita. Basuh tangan. Atau pergi ke kantin, jangan berlari-lari. Kemudian di kantin pula, beratur, jangan duduk apa semua. Beli makanan. Kemudian, duduk molek-molek. Jangan berlari-lari. Begini kita ajar pada anak-anak kita di kantin. Sudah makan, kemah-kemah, letak satu tempat. Tu. Sampai tahap tu. Kita ajar anak kita, sudah makan, jangan lupa basuh pinggang. Betul tak? Jangan kita ajar, sudah makan, tak apalah, mok basuh pinggang. Kalau ajar mok basuh pinggang, habislah anak kita. Tak kira laki, tak kira jantan, tak kira betina. Dia akan jadi manusia yang pemalas. Betul tak? Tengok anak-anak tuan-tuan puan-puan, tak percaya. Kalau kita nak masak, kita kena panggil dia mai duduk depan kita. Kopek bawang. Orang Kelantan dia tak panggil kopek. Dia panggil koyok. Koyok. Sini tuan-tuan panggil apa? Kupas. Kupas. Dia sana koyok. Tuan tengok koyok tu atas kepala. Tak. Bahasa. Jiwa dia di situ. Koyok bawang. Nak bawang putih 3 ulah. Bawang merah 2 ulah. Bawang besar. Dia buat harian bawang. Kita ni sediakan ramuan apa semua. Baru anak kita tu jadi manusia. Ni kita nak masak, anak kita buat apa? Anak kita main telefon lah. Kerja mereka. Kena datang. Ayah. Ayah duk menenggak gitu ayah. Jadi bila apa semua, makan, habis, tinggal gitu. Kau kesakit hati kau kita sebagai seorang ibu bapa. Betul tak? Dah lah kita cari makan. Dah lah kita pergi beli beras. Dah lah kita masak. Dah lah kita gitu. Dah lah kita gini. Akhirnya apa? Akhirnya, mereka makan-makan tinggal gitu. Tengoklah rumah tangga dia jadi apa. Betul tak? Akan jadi porak-peranda. Sebab apa? Sebab disiplin tak ada. Walaupun kita orang kampung, tapi disiplin tu kena ada. Betul tak? Jangan kita kata, tak apalah ustaz, budak-budak zaman sekarang. Bukan masalah budak-budak zaman sekarang. Masalah kewajipan seorang anak. Faham tak? Dia kena apa anak ni? Kena berbakti kepada ibu bapa dia. Dan kalau kita tak marah anak kita sayang anak kita tak apa anak kita, apa akan jadi pada anak-anak kita? Last sekali anak kita akan derhaka pada kita. Last sekali anak kita akan marah pada kita. Tengok. Anak boleh marah pada mak. Anak boleh marah pada ayah. Sebab apa? Sebab kita manjakan dia. Ini tuan-tuan. Manja bukan tak boleh. Tapi biar ada tempat, ada hak dia untuk bermanja. Betul tak? Itu. Yang ketiga, maksud ilmu yang bermanfaat ialah mengenal Allah. Mengenal Allah. Kalau tak kenal Allah, tuan-tuan puan-puan tak akan sampai ke surau, apa nama ni?
An-Nasriyah, surau Nasriyah, surau yang ditolong oleh Allah ni. Nasriyah tu Nasara, ambil Nasara. Nasriyah adalah yang ditolong oleh Allah. Mengenal Allah dan takut kepadanya. Kalau kita tak mari surau ni, kita tak tahu nak jadi apa kita sebenarnya. Betul tak? Kita tak tahu kita nak jadi apa. Sebab kita dari surau ni, kita boleh satu, kita boleh dua, kita boleh tiga. Semalam siapa kuliah semalam? Dalam dah berapa hari yang ke-7 dah, minggu ke-7 dah ni. Tengok jadual kuliah tu. Ustaz Haji Muhammad, Ustaz Haji Ismail, Ustaz Muhammad Zaid. Tiap-tiap orang ni penyampaiannya berbeza. Ilmu dia berbeza. Jadi kalau tuan-tuan duk ngaji semua ni, kalau 30 hari, 30 orang ustaz, dah kealim kita semua. Betul tak? Betapa hebatnya. Ni tuan-tuan, lepas buku boleh buka pondok. No, tanah lapang tu banyak belakang tu. Buat pondok. Pasal apa? Dah jadi tok guru belakang. Habis khatam kitab 40 hadis ni. Dia belajar, dia guru 40 hadis. Hak tu bahagian tafsir Quran, hak guru tafsir Quran. Jadi boleh buka pondok kalau betul-betul mengaji. Betul tak? Tu dia. Yang seterusnya dia kata menjadikan semakin tawaduk bila kita mengaji. Begini. Bila kita mengaji kita tahu tawaduk, merendah diri itu. Kita jadi seorang yang benar. Kita tak nak cakap bohong. Kita menjadi orang yang baik dan menjauhi fitnah dunia. Fitnah dunia ni ujian dunia. Allah uji kita dengan harta. Tahu tak? Allah uji kita dengan anak pinak. Dia uji kita dengan harta. Bila harta banyak, habis. Tak boleh main dah. Pasal apa? Baru keluar daripada kebun. Baru keluar sana, baru keluar sini. Dulu tak ada kebun, tak apa, balik. Lah ni kebun tu, kebun ni banyak. Alasan dia, baru situ, baru sini. Harta dia. Dulu, anak kita kecil. Lah ni anak kita besar. Ayah, mainlah sini, KL ni. Pergi duduk seminggu. Duduk seminggu KL. Anak duduk Johor pula. Ayah, main di Johor ni. Seminggu ke Johor. Anak di Kelantan pula. Ayah, marilah rumah saya ni. Banjir ni. Sedap sini ni. Ikan kadarak banyak ni. Pergi Kelantan seminggu. Anak Perak pula. Ayah, marilah main balik ni. Lama dah dia tak balik. Main balik Perak seminggu. Jadi sebulan tu duduk main keliling rumah anak ya. Bila masa nak belajar. Bila masa nak mengaji je. Duduk main jengkreng gitu ya. Inilah kata. Cakap ke anak kita. Masamu kecil dulu aku banyak dah habiskan masa aku untuk kamu. Betul tak? Aku jaga kamu, aku didik kamu, hantar kamu sekolah, hantar kamu universiti. Bagi peluang untuk ayah, bagi peluang untuk mak untuk cari ilmu. Pasal apa? Pasal mak nak mati, ayah pun nak mati. Nak buat bekal. Dulu ayah tak ada bekal. Dulu ayah semayang pun jarang-jarang. Pasal cari makan kedarah untukmu. Betul tak? Mak pun, muda-muda dulu, prek beranak. Pas orang beranak. Sampai kereta ambulans kena parking depan rumah. Kuat mak beranak pun. Ada, ayah gagah. Pula ada. Ayah gagah. Anda nak buat macam mana? Tanya beranak. Lah ni ada anak lagi tak? Tak dah lah. Besar belakang dah anak dah. Ada cucu dah pula dah. Betul tak? Jadi kita cakap dengan anak kita, tak apa-apalah. Mak duduk di rumah lah. Pasal mak nak mengaji. Tiap-tiap malam ada kuliah. Kalau di rumah kamu, rumah KL, rumah apa? Apartment. Berapa tingkat? Oi, jangan tuan-tuan. 30. 20. Anak kita beli hak atas sekali. Dia apartment ni hak atas hak murah ke, hak bawah hak murah? Jangan main-main tuan-tuan. Dia atas tu 400,000 tu. Atas tu. Ada kolam, ada apa tu 400,000. Hak bawah baru 250,000. Hak bawah ni, hak tingkat 1, tingkat 2, tingkat baru 250. Hak atas tu. Hak bila duduk atas buka sliding door tu boleh tengok 1 KL. Sedap kita. Kita tengok orang bawah gaya. Seminggu tu bingung kita. Nak turun bawah, turun lobi sekali pak pakai kereta. Lepas tu pecik pula nak pergi rumah anak, naik pula tempat lobi. Turun pagi dalam tanah. Lepas tu tak dok main dalam lift gitu ayah. Jengkreng ayah. Nyok. Allah. Anak kata manalah ayah mana aku lekat dalam lift. Mu tahu gapo? Jadi kita rusing ayah kita. Betul tak? Surau ada bunyi sayuk
tak tahu ke mana. Kalau apartmen tu, kita tu orang yang berilmu, orang baik-baik, mesti dia akan buat satu surau. Biasanya kita duduk dengar mana satu orang azan, bunyi azan, duduk jauh-jauh tu. Ayah duduk sini lah, ayah duduk sini. Macam burung merpati kita jadi. Betul tak? Tu nak haji duduk kita haji. Na'udzubillah lah. Na'udzubillah lah. Baik kita duduk atas tanah ni. Betul tak? Biarlah kita pijak bumi. Tu. Dan bila kita mengaji, kita mengenal keaiban diri. Ini penting. Bila kita mengaji, kita tahu kelemahan diri kita. Lemah, aku tak mengaji dulu. Aku tak faham sangat bab fiqh ni. Aku tak faham sangat bab hadis ni. Aku tak faham bab tasawuf. Ni bab ilmu-ilmu berkaitan dengan tasawuf. Aku tak faham ni gini-gini. Jadi kita mari mengaji, faham dah. Lebih kurang. Alhamdulillah. Yang keempat, kelebihan ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Ilmu terbagi pada dua. Yang pertama, ilmu fardu ain. Fardu ain ni ilmu hak berkait dengan solat, ilmu hak berkait dengan fiqh, ilmu hak berkait tentang ketuhanan, ilmu hak berkait dengan apa yang dinamakan fardu yang wajib atas kita mengaji. Tentang bersuci, tentang solat, tentang apa semua. Itu hak wajib mengaji. Tu. Manakala ilmu fardu kifayah pula dah, ilmu-ilmu yang kita boleh ada pilihan. Contoh kata ilmu pengurusan jenazah. Mesti ada di surau kita ni orang yang boleh nguruskan jenazah. Contoh. Faham tak? Ada tukang mandi mayat sini. Ada tak? Ada. Comel. Solat jenazah, siapa-siapa boleh. Pengurusi boleh. Tapi nak mandi jenazah, nak mandi mayat, pengurusi boleh? Fikir dua kali. Kan gosok kena, tak kena, dekat duduk main geribut saja. Macam mana? Tapi banyak cara kata. Ilmu gali kubur kena mengaji. Tak gali-gali kubur, kena kubur baru tanah kita gali. Jam. Gali, bahan kaki mayat. Guana. Bapa mu buat muduk gali kubur orangnya. Orang sebulan tu baru mati. Kena tengok betul-betul. Kena tanda, kena berapa ukuran orang mayat tu, kena pergi tengok rumah dia tu, berapa dia punya keluasan dia. Betul tak? Ni mayat besar haji. Contoh kata. Gali besar pengurusi. Boleh muat tak dalam lubang lahat? Mana dok boleh? Haji bakar arak, ni pengurusi bakar siapa tak tahu lama. Ada? Mana boleh? Nak masuk tak boleh. Dah lah badan haji besar. Jadi menyusah pula nak korek balik. Itu cara dia. Kena mengaji belaka yuk. Tu kena kaedah dia. Imam pula kena ngaji pula. Baik, kalau jenazah perempuan macam mana nak letak mayat tu? Posisi mayat tu. Ada? Kalau jenazah laki-laki macam mana? Betul tak? Kalau mayat wanita nak baca doa macam mana? Allahumma ighfir lahu ka, Allahumma ighfir laha ka, Allahumma ighfir lahu ka. Kena mengaji belaka. Budak kena doa cara budak. Orang tua kena jaga orang tua. Ni kita duk faham belaka. Kita kata, tak iman tak ngaji. Kita dengar dia baca doa, kita tahu. Sampai tahap tu. Itu nama fardu kifayah. Kifayah. Faham tak? Itu keadaan dia. Kita tengok belakang lagi. Yang kelima, ilmu yang manakah yang wajib dipelajari, itu ilmu fardu ain. Yang dia kata, kenapa orang Islam perlu belajar ilmu? Pertama, dia kata dalam kotak dia tu, sebabnya untuk mengenal siapa yang kita sembah. Aina Allah? Di mana Allah? Siapa Allah? Apa Allah? Apa Tuhan kita? Semua kena mengaji. Itu berkait dengan ilmu tauhid. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid ruhiyah, rububiyah. Banyak. Asma' sifat, sifat 20. Banyak. Masalah fiqh, masalah wudu, masalah solat, rukun solat, perkara berkait dengan solat. Banyak. Jadi perkara yang pertama tauhid untuk nak bagi cengkam hati kita ni. Kenapa dan mengapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah jadikan kita. Bila Allah jadikan kita, hanya untuk Allah sahaja yang kita minta. Itu kita faham. Yang kedua, supaya mengetahui bagaimana beribadat kepada Allah. Nak tahu cara-cara solat, nak tahu cara-cara beribadat itu kena mengaji. Dalam bab apa? Bab fiqh. Mana tok guru fiqh itu? Mengaji. Ustaz Hanif, dia bahagian fiqh. Tanya,
Ustaz ni macam mana ni? Saya ni kecil tak lawah ni. Kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada ni macam mana Ustaz? Dia kena jawab. Kecil tak lawah tu ambil ubat comor, jam. Bukan tu cara dia, ustaz pun kena reti. Dia ada kaedah dia, betul tak? Bukan ambil obat comor. Dia ada kaedah dia. Yang ketiga, belajar kerana belajar itu suruhan Allah. Allah suruh kita belajar. Dan surah yang pertama yang diturunkan untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni surah Iqra. Surah Iqra tu apa? Iqra tu apa? Baca. Kita duk mengaji Iqra 1 sampai Iqra 6. Itu baca. Kaedah, cara mengaji. Allah SWT kata, Iqra, bacalah, tengok. Mula-mula pertama, Iqra tu bacalah. Ulama ni tafsir kata Iqra tu, macam-macam. Ilmu Kasir, tafsir macam ni. Ibn Qurtubi ke tafsir macam ni. Macam-macam jenis tafsiran tetap perkataan Iqra. Ulama-ulama berpendapat bahawa sewajib-wajibnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewajib-wajibnya kena menuntut ilmu. Ni nak pergi umrah ni pula ni. Kena mengaji bab umrah tu biar detail. Sebab tu kalau kita tengok orang Malaysia, orang mana-mana pergi umrah, ya Allah, ya Karim, ya Rahman. Tak tahu ku hakam, ya Allah. Sia-sianya, ya Allah. Ni saya nak maklumkan ni. Ya, bila tuan-tuan tawaf, mesti niat tawaf. Faham ke tidak? Jangan sekali-kali tuan-tuan tawaf, ada lagi bermain-main dengan telefon. Faham tak? Ada lagi menggunakan telefon untuk selfie di depan Kaabah dan seumpama dengannya. Bila kita tawaf, tiba-tiba kita selfie, niat tawaf itu telah berubah. Dan tawaf pada pusingan itu batal secara automatik. Tengok orang muda-muda. Kami sedang tawaf. Artis. Bengok sama. Keliling. Ni dia guna galah. Tak kan galah leh. Astaghfirullahalazim. Saya panggil galah. Kau tahu panggil apa? Galah lah tu. Panjang tu galah lah tu. Bukan galah ni setakat nak kait rambutannya. Tak. Galah tu. Cengek. Laki pun tolong, bini pun tolong. Cengek. Waktu kena mengaji. Dah mu nak bila ambil gambarnya. Lepas tawaf 7 kali. Lepas mu tawaf kali pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Settle dia buat tawaf tu. Sebelum nak pergi sa'i, ambillah gambarnya. Tak apalah pada ketika itu. Sebab telah melepasi hak-hak dia. Bila tawaf tak betul, pergi ke sa'i pula tak betul, umrah tak betul, balik Malaysia pun tak betul, jadi jahanam habis begitu. Sebab tu kita tengok orang pergi umrah hari ni ramai. Tetapi sebagai hiburan. Bulan 1 pergi, bulan 3 pergi, Ramadan pergi, balik Ramadan orang pergi, kita pergi, musim sejuk pergi, musim panas pergi semua. Sudah pitih banyak. Umrah haji ni wajibnya berapa kali seorang? Sekali je hak wajibnya. Dah kita 14 kali dah umrah, tak payahlah. Bagi pada adik-beradik kita pula, betul tak? Adik-beradik kita hak apa kedana ni, biarlah dia pergi pula. Ni kita semua pergi. Bukan salah, tak salah. Tapi tengoklah adik-beradik kita tu. Makan tak makan, minum tak minum. Kita, beres. Ustaz nak pergi pula. Saya nak ikut ustaz. Ya ustaz, tak ada masalah, marilah. Tapi orang-orang keliling kamu, kamu tak jaga. Dia pergi 14 kali. Mak ayah dia tak je pergi. Jam. Keutamaan sebelum mu sudah mau pergi tu, tak apalah mu nak pergi tu, tak apalah. Balik sekarang, mu dah ada modal lagi. Mak kamu tak bawa lagi. Ayah kamu tak pergi lagi. Lepaskan orang tua kamu dulu. Betul tak? Ni tak. Biarlah muka ayah duit dia ada. Astaghfirullahalazim. Dah nak jadi kamu tu duit siapa? Nak jadikan kamu jadi manusia tu. Dengan pendidikan kamu, harta kamu universiti, belanja kamu universiti, duit apa? Duit JW Bush duit. Ni kadang-kadang orang tak kerti. Sekali je hak wajibnya. Haji macam tu juga. Sekali je wajibnya. Kecuali kita petugas haji, tu soal lain. Bekerja. Ni lepas buat rayuan. Bila pula rayuan?
Sebab tu lah ni Tabung Haji tak ada dah rayuan-rayuan ni. Dulu ya adanya. Pergi sekali, kemudian boleh buat rayuan 5 tahun kemudian untuk pergi kali kedua. Lah ni tak ada dah. Hak senarai menunggu ni pun je kerang dah. Betul tak? Tengok. Jengkrang ya. Waktu abang Ustaz saya jengkrang. Nak macam mana? Keutamaan tu sekali. Kita perlu peluang lain. Kalaulah fahaman begitu, tak akan jadi berebut-rebut di depan Baitul Laham. Betul tak? Ni kita tengok, baru ni pergi dah. Pergi pulak dia ni. Hak dia super juga lah. Ni kadang-kadang Yang keempat, kerana ilmu ialah senjata mukmin. Ilmu ni adalah senjata. Al-ilmu silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Kalau kita tak ada ilmu, habislah kita. Betul tak? Orang akan mempermain-mainkan kita. Sebab tu dalam bab ni, orang Islam kena mengaji seperti mana orang kafir mengaji. Jangan kita kata pula, tak boleh ni ustaz orang kafir mengaji gini. Kena mengaji. Apa jua ilmu hari ni, kena fahami. Kena supaya kita ni sehebat mana pun, kita kena menjadi manusia yang hebat, supaya manusia-manusia di sekeliling kita, tak boleh nak menipu kita lah apa jua. Lah ni kalau kita tengok, Allahu Akbar, scammer. Scammer ni dia mengaji lebih pada universiti. Faham tak? Scammer ni. Bukan nak main-main. Dia mengaji. Scammer, geng-geng scammer laknatullah. Saya scammer laknatullah ya. Dalam Telegram, dalam apa, dalam itu, dalam ini. Duk mari memang nak tipu. Ni kan apa ni? Hak bantuan kerajaan ni kan dia. Ngahata. Saya senang je. Scammer laknatullah. Scammer laknatullah. Hari tu dia tanya, Telegram sama. Saya 2 kali kena hack Telegram saya. Satu kali tu, bulan 12 baru ni. Dia hantar, dia ambil saya punya nama, saya punya gambar, dia hantar kat semua cikgu-cikgu kenalan-kenalan. Nak pinjam duit. Nak pinjam duit 300. Kalau tak boleh 500, nak 300. Kalau tak boleh 1000, nak 500. Cikgu-cikgu sekolah bingung. Ustaz nak pinjam duit? Ustaz ni kan orang kaya. Dah lah, tidak kaya. Mana makan cukup lah kitanya. Lepas tu dia telefon. Ustaz, kenapa nak pinjam duit saya? Tu bukan saya. Tu toyol. Jadi jenuh saya nak cerita. Sorang duk telefon saya. Ini bukan saya, ini toyo, ini bukan saya, ini toyo. Dah ustaz minta duit, itu scammer lah tu. Saya beritahu jangan layan, jangan apa semua. Saya masuk dalam Facebook, saya masuk dalam WhatsApp, saya masuk dalam Telegram. Kalau ini jangan layan, itu bukan saya, itu scammer. Tapi scammer ni memang. Tengok kita duk cari macam mana nak matikan akaun kita ni. Dia pun cari juga macam mana nak sambung balik. Allahu Akbar. Dalam masa yang sama tu kita tutup hak ni, dia buka. Kita buka hak ni, dia tutup. Dalam masa yang sama. Nasib baik telefon tu nak masukkan duit untuk scammer tu. Dia telefon saya, jangan masukkan itu scammer. Tidak, boleh puluk lah. Saya tak bayar. Nasib baik. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi tahu, kalau lah ada orang telefon, lah ni memang dia main satu. Dia main apa? Bungkusan. Puan, cik, ada bungkusan lepus laju. Tak payah. Jangan layan. Kalau kurang iman, saya nak beritahu. Sebab dia telefon tu bukan telefon saja tu ya. Dia pakai ilmu sihir tu. Faham tak? Bila kita jawab sekali, macam kita terikut je. Dia sihir dah tu. Dia sihir melalui sihir ayat dia panggil. Sihir ni macam ni. Sihir mata, sihir ayat, sihir perbuatan. Kita layan dia tu, walaupun dalam telefon bercakap, dia dah sihir kita dah. Sebab tu kadang orang kena scammer ni, dia jadi bengong ikut dah. Sebab dia dah sihir dah kita. Ni saya nak maklum dah, dia dah sihir dah kita. Jadi kita tak boleh beritahu suami kita tak boleh tahu anak-anak kita mak ni begini. Dia ikut-ikut. Tiba kita keluar seorang pergi ke bank, kemudian masukkan duit, kemudian ambil. Dia sihir dah tu. Last sekali, kita sedar, Allah, tengok dalam akaun, kosong. 100,000 hak kita simpan, kosong. Lepas tu, baru
baru sedar. Lepas tu pergi report dia kata, "Selamat datang puan. Ya apa? Nak buat report skema. Puan duduk dulu ya. Dalam fail saya ada 200 kes dah skema." Begitulah keadaan dia. Betul tak? Jadi hati-hatilah ayah-ayah ya. Itu adalah merupakan toyol. Saya panggil toyol. Kecuali tuan-tuan bela toyol, saya tak tahulah. Tapi toyol hak tu dia tak kira hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, tapi hak pastinya hari gaji, hari pecing, toyol akan bergerak. Tak percaya tengok. Lah ni kurang lagi. Tapi hari pecing, mula toyol. Cik ada bukusan, cik ada ni, cik pegawai kastan nak berjumpa, cik imigresen nak berjumpa, cik. Macam-macam. Ini adalah masalah tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya dia kata, kerana ilmu itu cahaya yang menerangi jalan kepada Allah. Betul? Sebab Imam Syafi'i satu hari dia susah nak mengajar. Dia susah nak menghafaz. Maka dia pergi berjumpa dengan guru dia bernama Waqi'. Dengan lafaznya syaqautu ilal Waqi' ansu hazibzi. Aku bertemu dengan Waqi' kerana penghafalan aku sangat teruk. Maka Waqi' kata, "Pak arsyadani antarkil ma'asi." Hei Syafi'i, mu kena tinggalkan benda-benda maksiat. Sebab apa? Annal ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ibarat lampu ni. Kalau kita tutup lampu ni, apa jadi? Habis. Lepas tu duduk mengatik pula dia gelap. Hu-ha. Habis. Ilmu tu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu cahaya Allah tu tidak akan hinggap pada hati orang-orang melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab satu hari Imam Syafi'i berjalan di belakang seorang perempuan, tiba-tiba angin bertiup dan nampaklah betih perempuan tu tadi. Angin bertiup, bukan Imam Syafi'i selok kain orang perempuan tu. Bila terlihat betih perempuan tadi, habis hafazan dia. Kita hak mana? Hak ketat tu kita nak tengok, betul tak? Betul tak? Kita kalau pergi Keduri, tengok hak pakai baju merah, hak punggung besar, kita. Tak kira tu imam, JKK, sama je. Betul tak? Memang pasal manusia tu, nafsu dia macam tu. Tapi kalau pakai jubah ada, kita nak tengok pakai jubah. Tak ada selera. Betul jadi. Tapi hak duk cak ambil lauk tu, hak baju kepayah, hak belah dada pula, hak godek-godek sikit. Jam. Betul tak? Orang lelaki ni bahaya, tahu tak? Nafsu tak pernah tua, betul tak? Walaupun umur dah 80 tahun. Umur 80, nafsu apa? Nafsu 40. Nafsu 40, tuan 80. Ingat tu. Yang ke apa? Yang keenam, kerana ilmu dapat memperbaiki diri dan dapat ke syurga. Memang. Kalau tak ada ilmu, tak mari. Nak baiki diri ni kena ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu kita nak mengenal Allah. Dah kalau ada ilmu, maka menuju jalan ke syurga Allah. Dah kalau tak ada ilmu, habis. Membawa kepada kemurkaan Allah. Jadi 12 manhaj ulama' silam mencari ilmu. Manhaj ni tuan-tuan kalau boleh cuba praktikkan. Manhaj ni dia panggil metodologi. Suatu benda yang beri kefahaman kepada kita asas puncanya kenapa kita nak jadi orang hebat, kenapa kita nak jadi sebagai ulama. Pertama, orang-orang dulu mengaji, dia mengikhlaskan niat. Niat tu kena betul. Sebab tu saya ni tuan-tuan, saya memang lama dah duduk uruskan bahagian umrah ni. Saya beritahu pada jemaah saya, pertama sekali sebelum apa-apa lagi, niat tu kena betul. Niat tu kena betul. Kalau niat betul, insya-Allah Allah mudahkan. Tapi kalau niat dah tak betul, tak payahlah, akan membawa masalah. Bukan setakat kamu, bahkan semua orang lain akan terkesan. Niat ataupun nawaitu kena ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mencari ilmu tu dengan ulama, kena ada guru. Ada jenis orang-orang yang duduk baca kitab pusaka, kitab hikmah, kitab kebatinan, kitab ilmu ubat kuat, macam-macam. Waktu jadi bila dia mengaji tak ada guru, dia malam-malam dia duduk mengatik dalam gelap. Ho ha. Kalau ada laki kita gitu, cepat-cepatlah hak semai hajat. Mana tahu. Apa ni abang ni? Ilmu apa ni? Ilmu nak bagi kuatlah. Astaghfirullahalazim. Bukan duk lagi kuat gitu. Ilmu ni kena mengaji.
Bukan duk main meratik dalam gelak gitu. Yang ketiga, kaedah dia menghafaz ilmu. Apa hadis kita ni, kalau saya ni mesti dulu, 3 hadis ni, mesti kena ingat dalam masa yang sama. Oh, ya Allah. Tak ingat, berbirak atas belakang. Boleh tak kalau hafaz satu hadis malam ni? Ni, boleh? Sebelum kita keluar, ingat tak satu hadis dia? Pengusi kata, tabat lahum, Ustaz. Saya takkan ingat. Betul tak? Betul tak? Itulah keupayaan kita punya pemikiran lemahnya kita. Yang keempat, mengulangi dan murajaah. Mengulangi tu, bila kita belajar, kita kena ulangi. Dan kita kena murajaah. Murajaah tu makna apa? Kena rujuk. Ustaz, saya tak faham bab ni. Ustaz, saya tak faham bab ni. Kena murajaah. Murajaah tu mengulang kaji. Yang kelima, mesti bersungguh-sungguh. Betul tak? Kalau datang tak datang, malam ni ada apa surau kita? Malam ni malam Jumaat. Nasi biryani. Sedap malam ni. Apakah mari? Tak payah. Tak payah. Tak akan jadi benda yang baik. Betul tak? Hak orang atas, hak apa semua tu, alhamdulillah, rezeki. Berkongsi rezeki. Itu. Yang keenam, meninggalkan kesukaan dunia. Nak mengaji ke nak menikah? Contoh kata. Anak kita, ayah, mana? Tak nampak dah. Tak nak mengaji dah. Mu nak apa kan? Nak bini. Macam mana kita ayah ni? Jawab mak. Anak kita duduk universiti tahun 4. Nak menikah dah tu. Pasal tak nampak dah ni. Tak nampak hot tina dah ni. Macam mana? Nak menikah ke nak habis universiti dulu? Tapi anak kita tak dengar. Mak kena menikah dulu. Tak nampak jalan dah ni mak. Pula dah. Menikah lah. Nikah, jadi benda kau jadi? Jadi. Saya duduk di Mesir dulu. Allahu Akbar. Apalah ya Allah, dugaan. Orang-orang yang sampai akhir-akhir tu, tahun 4 tu, yang nak graduate ni, pakat cari. Enggak banyak ustazahnya. Mu begitu, aku begini, mu Perak, aku Kelantan, aku Kedah, mu Kedah, aku Penang. Pakat duk cari. Tapi tak jadi pun. Saja-sajalah, biasalah deh. Orang panggil apa? Siapa mesti dulu? Tok Bilal? Tok Iman? Tok Masuk mesti dulu? Dia panggil apa? Kapal deh. Fungsi kapal tak juga dulu? Ada. Siapa kata tak ada kapal, betul tak? Nasa kapal. Nikah lah? Tak nak? Mu tak nikah lagi? Buat apa mu tak nikah? Masya Allah. Tu. Jangan belajar gitu. Syaitan suka pada orang yang bujang. Sangat-sangat suka. Tu, ejah dengan Tok Iman tu. Tok Iman, ejah kat dia seorang. Alah, muda dia Tok Iman berapa orang anak dah tu. Besar-besar dah. Nasib baik dah. Baik-baik dengan Tok Iman. Boleh anak Tok Iman pula kan. Kena menikah. Ada seorang polis. Zikri. Dia ada selalu randa. Kan? Di mana saya ada, di situ dia ada. Malam ni dia tahu saya ada di sini ada. Polis botol tu. Memang suka mengaji. Allahu Akbar. Macam-macam ada nak bagi anak perempuan. Memang bagus pula tu. Tapi dia orang Sabah. Orang Sabah. Orang Lahad Datu. Orang kawasan tu. Memang di mana saya ada mesti dia ada. Muda-muda lagi. Comel-comel macam Tok Bila ni juga ni apa semua. Tu. Cari ilmu. Yang ke-7, menghormati guru. Hormati guru. Kalau kita tak hormati guru, ilmu tak ada keberkatan. Yang ke-8, memperbanyakkan mencari guru. Banyakkan guru. Ni, kuliah kita ni ada berapa ni? Mari belakang. Jangan kita absent. Mari belakang. Yang ke-9, rehlah mencari ilmu. Mencari ilmu ni tuan-tuan mana kata, tuan-tuan pergilah ke mana-mana, yang mana tuan-tuan boleh belajar, sambung pelajaran. Jangan kita rasa sini dah cukup. Tak. Banyak lagi ilmu di luar sana yang kita perlukan, tuan-tuan. Yang ke-10, merasa kelazatan ilmu. Merasa kelazatan ilmu ni kalau tak mengaji ni, rugilah, rugi. Itu makna lazat. Bukan lazat makan pisang, makan buah rambutan lepas ni. Oh, sedap lazat. Tak, tu lazat lain. Lazat ilmu ni, oi rugi aku tak mari malam ni, ustaz mengajar. Itu lazat. Yang ke-10, yang ke-11, sentiasa bertanyakan ilmu. Sebab tu saya di sekolah, saya ada program saya. Ya, saya ada tiga masa. 2 masa saya mengajar. 1 masa tu saya buat program tanyalah ustaz. Oh, bila tanyalah ustaz, anak tuan-tuan,
Tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Ustaz, saya ada masalah. Ustaz, saya ada soalan. Oh, saya duk tanya. Macam program TV3. Oh, kita pula jadi glamour. Hak tu begitu, hak ni begini. Tanyalah ustaz ni. Jadi dia akan sentiasa bertanya. Jadi, siapa nak tanya, siapa tanya ustaz, orang tu boleh balik awal. 10 orang sekali berdiri. Ada, seorang-seorang. Habis masa, to be continue. Orang lain pula. Yang ke-12, istiqamah mencari ilmu hingga mati. Alhamdulillah lah, tuan-tuan ada kesedaran. Tutuplah ilmu. Tutuplah ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada buaya hinggalah ke liang lahat. Yang terakhir, iaitu 8, kesan daripada kejahilan yang menimpa diri. Bila kita jahil ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Pertama, iaitu tidak mengenal Allah. Habis. Kita tidak mengenal Allah, kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kita lupa kita ni siapa. Kita lupa Allah tu siapa. Yang kedua, iktiqad, fahaman yang salah. Salah iktiqad. Macam-macam anak-anak muda yang terlibat dengan konsep-konsep liar, konsep-konsep yang tak baik dan sebagainya. Sebab iktiqad, dia fahaman tentang agama tu salah. Kalau dia faham bahawa benda ni haram, dia tak pergi. Betul tak? Kalau kita faham, bila jolok sarang tabuan tu akan membinasakan kita. Kita jolok tak? Jangan main-main. Tengok sarang tabuan, comel lah. Comel ada apa lah tu Kita pun jolok. Almarhum lah kita. Ya betul tak? Tapi kalau kita setakat tengok, macam ni rupanya. Itu kaedah dia. Yang kedua, bila ada kesan kejahilan itu, ibadat kita rosak. Sebab apa? Tak betul. Ambil wuduk tak betul, semayang tak betul, iktiqad tak betul, habis. Macam Ustaz sibuk tadi. Pergi umrah, molek dah. Tawaf, molek dah. Tiba-tiba, selfie. Rosak habis. Habis, rosak. Kalau dia betul, dia faham. Tadi tak betul. Malah dia kena ulangi semula yang seterusnya. Tak apa. Ni dia main benda-benda macam tu. Yang seterusnya mewajibkan benda tak wajib, mengharamkan yang halal. Ada juga. Benda tak wajib jadi wajib. Hak wajib ni mari menuntut ilmu, mari belajar. Hak tak wajibnya kamu sertai konsep liar. Hak tu tak wajib. Hak tu habis duit. Betul tak? Nak masuk bayar berapa? 2-3 ribu. Nak mainnya pukul 9 malam. Pukul 5 pagi dah tunggu depan stadium. Jam. Betul tak? Tapi masjid ni tak kena bayar. Makanan disediakan. Duduk dalam ekong. Atas kapek pula. Lepas tu waktu pula sikap. Tak semari. Betul tak? Tuan-tuan. Kalau kita tengok. Ada tak orang tunggu untuk sembahyang subuh pagi esok? Tunggu sampai berkhemah-khemah. Rindu sangat nak sembahyang subuh pagi esok ni. Sampai pasal khemah depan masjid. Ada tak atas Malaysia ni? Ada atas dunia ni? Nahi zindagi surah kita ni pun bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada orang. Bila ada? Bila ada qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru mari gerong grang. Dengar ni, raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bukan sembahyang subuh tu lagi. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Apa tuan-tuan dapat? Fadilat dia. Dunia dan seisinya. Pahala yang tuan-tuan dapat. Solat sunat sebelum subuh tu. 2 rakaat. Hebat tak? Hebat lah. Tapi kalau orang tak tahu, orang qamat baru. Tengok esok tak percaya. Tengok esok. Tapi hak peliknya bila pergi ke Mekah, Mutawif kata, esok ingat, hari Jumaat, saya nak pukul 3.30 sudah berada di lobi. 3.30? Tak apa. 3.30 dah ada di lobi. Tak pasalah pukul 2 pagi tu, mandi lagi tu, gini. Dah ustaz kata 3.30. Dah hari Jumaat di Mekah jangan bergurau. Sebab budaya masyarakat Mekah, hari Jumaat adalah hari kelepasan am. Mana-mana masyarakat Arab yang berada di Jaziratul Arab, di kota, di Emirat, di Bahrain, di mana-mana, mereka driving.
Ya, dia pun daripada rumah di kota di mana yang boleh lepasi sepadan, dia pergi dengan kereta. Kereta arak macam kereta kita tak? Kereta arak minta maaf lah. GMC, Prado, Land Cruiser. Yang model-model yang terkini daripada kilang tu, semuanya cantik hebat. Nah, sebab bagi mereka, dunia hanyalah sementara. Faham tak? Kita tengok, ya Allah. Kita tengok daripada CCTV apa semua tu. Malam Jumaat tu. Semakin ramai orang tawaf. Allahu Akbar. Sebab apa? Budaya masyarakat Arab, dia akan pergi ke Mekah pada hari Jumaat. Tambahan pula, musim cuti sekolah. Allahu Akbar. Kita pula pergi musim cuti sekolah. Dia pula cuti sekolah turun semua ke Mekah. Sebab itulah peningkatan kos hotel, begitulah begini. Arab macam kita juga. Dia pun nak beribadat juga. Jangan kita kata Arab ni Arab apa ni, Arab duk teraknya. Tak! Arab cara Arab, kita cara kita. Betul tak? Jadi kita kena faham. Bila kata gitu sebab apa? Nak ngambil kesempatan untuk masuk dalam masjid. Kalau lewat, sembahyang kat mana? Tahu tak apa? Sebab tu kena pergi dengan mutawif yang profesional macam saya ni. Kalau hari Jumaat turun lewat, standby, letak sejadah atas jalan raya. Yuk, jalan raya tu. Bukan jalan raya ni jalan raya ni. Bukan tepi tu, Tengok. Tambah lagi bulan puasa. Allahu Akbar. Akhir Ramadan. Ni lobi hotel ni. Ni masjid. Ni lobi hotel. Penuh orang sembahyang. Pasal apa? Nak menyampaikan masjid tu. Habis penuh dah tempat-tempat yang kosong. Kita baru nak turun. Kita nak pergi masjid, jauh sikit. Tapi kita tengok, awak hang semayang depan hotel. Kita bingung. Maknanya orang depan tu tak boleh nak masuk lah. Sah tak semayang situ? Sah. Sebab selagi mana kita boleh sampai pada imam, boleh. Macam kalau sini, tak boleh lah pasal pintu dia tutup. Dia kena pintu tu terbuka. Kalau pintu ni terbuka, contoh kata pintu ni terbuka, imam duduk sini, dalam semua tu boleh semayang lagi. Sah. Tuan-tuan kena faham. Kaedah hukum berjemaah. Tapi jangan tutup pintu tu. Maknanya dia boleh menyampaikan makmum tu pada imam. Faham tak? Macam kita semayang di rumah. Kalau rumah kita ada seledinda tengah, suami kita imam, kita jangan tutup seledinda tu. Kalau tutup seledinda, tak sah kita. Faham tak? Surau-surau hak mana? Surau sini okey dah sebab duduk sebelah menyebelah. Setengah-setengah surau, laki depan, perempuan belakang. Bila nak semayang, kena buka tirai tu. Faham tak? Kena buka selain nida tu. Lepas tu sudah semayang kat tutup. Tak apalah. Itu kaedah dia. Yang seterusnya, jatuh pada muamalah yang haram seperti riba. Memang, kalau tak mengaji, halal haram, tak tahu apa. Yang terakhir, cuai. Dan melampaui batasan dapat dalam beribadat. Memanglah. Kalau kita tak mengaji ni, tu tak kena, ni tak kena. Ni orang tak buat, kita buat. Itu melampaui batas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasanya sekadar itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah urusan kita di Tanah Suci. Ya, Alhamdulillah. Ya. Jadi mudah-mudahan ya. Khusus akhir saya di hari Jumaat ni, hari Ahad ni, kalau tuan-tuan berminat untuk khusus saya di Masjid Sungai Ramai di Aitawa. Saya buat untuk orang sana ya. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Jadi kalau ada yang nak wakaf Quran hari itu apa semua, boleh hantar saya pada malam ni. Dan kalau nak borang untuk wakaf Quran ke apa, nak bagi fakir miskin makan tu ada hari ni. Sebab saya akan pergi mana minggu depan tu saya pergi dah. Jadi harap dihantar dengan keadaan segera lah. Ada? InsyaAllah. Dan ada lagi buku ni. Buku ni ada dengan saya beberapa biji. Kalau tuan-tuan yang belum ada, ambil dulu. Nanti duit tu suruh pada Nasar. Faham tak? Untuk rujukan kita. Jadi satu kali kuliah, satu tajuk. Satu kali kuliah, satu tajuk. Buku ni bahasa Melayu. Senang, faham untuk dibaca. InsyaAllah. Ya. Okey, sekarang itulah untuk malam ni. Aku liqa lihaza. Wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al haza jam'an marhumah
وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا معنا سقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا زدنا علما ولا تنقص علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم بالصواب إن شاء الله. Kita ada